Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak mulia Ustaz Lima Al-Khawarizmi dan kepada semua penonton yang menonton video Ustaz ni. Jadi hari ini yang akan Ustaz kongsikan ialah Pendidikan Islam tahun 5. Tajuknya Sayangi Pemimpin Kita. Bidang hadis. Boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5, muka surat 39, 40 dan 42. Okey, jom kita mulakan. Okey, siapa pemimpin? Okey, yang pertama kita kena kenal dulu. Kita kena kenal dulu siapa pemimpin kita. Apa maksud pemimpin kita ke? Ataupun siapa sahaja? Kita baca kat bawah tu sama-sama. Pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Jadi kalau kita baca maksud pemimpin ni ialah siapa-siapa sahaja yang diberi tugas untuk menjadi ketua. Ketua tak kisahlah ketua apa, ketua kumpulan ke, ketua kelas ke, ketua keluarga ke, ketua rombongan, lagi apa lagi, persatuan apa-apa ke, persatuan kompang ke. Contoh, ketua persatuan kompang, itu pemimpin. Ataupun ketua negara, ketua negeri. Kalau di Sarawak, ketua menteri, kan? Ketua menteri. Ataupun negara, Perdana Menteri contohnya, dia menjadi ketua. Ataupun yang lagi tinggi daripada Perdana Menteri, yang di Pertuan Agong Malaysia. Okey, yang tu ketua negara kita. Jadi siapa-siapa sahaja, maksud pemimpin ni ialah siapa-siapa sahaja yang dilantik, dipertanggungjawabkan untuk menjadi ketua. Jadi dialah pemimpin. Okay, boleh faham? Walaupun pemimpin, ketua di dalam kelas. Okey. Macam kamulah. Setiap daripada kamu ni ada kelas, kan? Dan ada ketua masing-masing dan ada penolong ketua pula. Jadi itu adalah pemimpin kamu. Kalau di rumah, siapa ketua? Ketuanya adalah ayah kamu, ketua keluarga. Okey, kita tengok. Jom baca hadis dengan betul. Hadis Nabi SAW. Okey. Kita baca hadis sikit. Okey, mari baca hadis bersama-sama. Okey, boleh baca dan ikut Ustaz. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'il muslimi fima ahabba saya tak nampak. Ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyatin fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Muttafaqun alaih. Yang mana belum lancar baca, boleh stop dulu video ni. Kamu baca sama-sama dengan Ustaz. Cuba baca. Cabar diri kamu sendiri untuk baca dengan betul. Okey, apa maksud dia? Okey, maksudnya ialah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Okey, yang ni pun baca sama-sama. Ustaz baca perlahan je. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang dia suka dan benci, selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat,
maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Hadis daripada muttafaqun alaih. Maksudnya hadis ni hadis sahih daripada Imam Bukhari dan Muslim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Boleh faham ke apa maksud hadis ni? Jom kita tengok dulu. Berdasarkan hadis, apa yang kita boleh faham? Yang pertama, ada dua perkara sahaja yang kita boleh faham. Suka atau tidak, mesti taat kepada pemimpin. Pemimpin kamu tu, kamu suka ke, kamu sayang, ataupun kamu tak suka dia, kan? Kamu kena taat selagi mana dia bagi arahan yang selari dengan Islam. Islam pun suka arahan-arahan dia, kita kena ikut. Contoh, pemimpin kata jangan isap rokok, bagus tak yang tu? Jangan hisap rokok. Itu Islam berkata jangan hisap rokok. Jadi selari tak dengan Islam? Sama tak dengan apa yang Islam nak? Sama. Jadi walaupun pemimpin tu kita tak suka, tapi sebab arahan dia tu sama dengan Islam nak, maka kita kena taat. Suka atau tidak, mesti taat kepada pemimpin. Ataupun ketua keluarga, yakni ayah kamu kata semua mesti bangun 5 pagi solat subuh. Kamu rasa alamak, malasnya, tak suka, mengantuknya. Tapi sebab ketua kamu adalah ayah di rumah, betul tak? Kan, walaupun kamu tak suka dengan arahan tu, tetapi sama tak dengan yang Islam nak suruh solat subuh? Sama. Jadi kamu kena taat kepada pemimpin, suka ataupun tidak dengan arahan tersebut. Boleh faham? InsyaAllah senang je. Yang kedua, tiada ketaatan dalam perkara maksiat kepada Allah. Yang kedua ni kena pegang. Betul-betul dua perkara ni kena pegang. Okey, yang pertama tadi, kamu mesti taat kepada pemimpin yang memberi arahan. Arahan tu adalah selari dengan apa yang Islam nak. Yang kedua ni, jangan taat kepada pemimpin yang suruh kamu buat maksiat. Contoh, ketua keluarga ke, ketua kelas ke, ketua negara ke, tiba-tiba kata okey, hari ini saya larang kamu untuk pakai tudung. Untuk yang perempuan ni, arahan tu kena tak dengan selari tak dengan Islam? Islam marah tak kalau kata semua orang buka tudung perempuan ni? Kalau lelaki tak apalah, kan? Ustaz tanya ni, tiba-tiba ketua kamu kata hari ni tak boleh yang perempuan pakai tudung, yang lelaki tak boleh solat, kat rumah pun tak boleh solat. Kamu rasa itu maksiat ke atau tidak? Jawabnya adalah itu salah satu contoh maksiat. Maksiat kepada Allah, tak taat kepada Allah. Jadi Allah suruh kita solat walaupun di mana sahaja. Allah juga suruh kita tutup aurat. Perempuan pakai tudung, tutup aurat, kan? Tiba-tiba pemimpin kata jangan. Yang mana satu kita nak ikut? Kita nak ikut perintah Allah ke, ataupun kita nak ikut perintah pemimpin tadi? Inilah maksud yang kedua. Tiada ketaatan dalam perkara maksiat, walaupun pemimpin tu kita suka. Kita sayang pemimpin tu, tiba-tiba dia suruh jangan solat. Kita jangan ikut kata dia, kita ikut kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itulah berdasarkan hadis. Okey, Okey, seterusnya, bagaimana cara mentaati pemimpin? Macam mana cara nak taat kepada pemimpin? Yang pertama, patuh kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Patuh. Sebab itulah kita patuh, sebab apa yang arahan dia tu adalah arahan Allah juga, kan? Dia suruh kita solat, dia suruh kita tutup aurat. Ketua yang beriman dan bertakwa, dia akan suruh benda-benda yang Allah suruh juga. Dia suruh apa?
dia suruh buat baik dengan orang, kena patuh ha. Apa lagi? Kalau pemimpin bertakwa dan beriman ni, dia akan suruh jangan buat jahat dengan orang. Okey. Jadi apa tu? Allah pun kata macam tu juga. Jangan buat jahat dengan orang, jangan bunuh orang. Jadi sama dengan apa yang Allah nak. Jadi kita kena patuh. Yang kedua, pilih pemimpin yang adil dan amanah. Ini tugas kita sebagai orang bawah ataupun rakyat. Kita kena pilih pemimpin yang adil dan amanah, yang pandai jaga tanggungjawab. Jangan pula kita pilih pemimpin yang tak adil dan tak amanah, tiba-tiba duit diambil semuanya. Rugilah kita. Kita kena pilih pemimpin yang adil dan amanah. Yang ketiga, beri kerjasama. Inilah tugas kita. Tugas kita sebagai rakyat atau orang bawahan, beri kerjasama. Maksudnya, kalau pemimpin kata contoh, pemimpin kata kena ambil vaksin, contoh sekarang ni kan, kena jaga SOP, beri kerjasama. Sebab apa? Sebab benda tu membawa kebaikan kepada kita semua. Kita ikut SOP, kita insya-Allah terjaga. Kan, beri kerjasama, jangan lawan. Boleh faham? Beri kerjasama, ikut SOP yang telah ditetapkan. Itulah contoh beri kerjasama dalam membuat kebaikan. Yang keempat, tengok, saling menasihati. Ini pun penting. Kita saling menasihati. Kita nasihat pemimpin kita kalau dia salah. Kalau ada ayah kamu kat rumah, ketua keluarga kamu ada buat salah, nasihatlah ayah tu dengan cara yang berhikmah. Ayah juga nasihatkan kamu dengan cara yang berhikmah. Begitu juga dengan skop yang lebih luas dalam negara. Nasihatlah pemimpin kamu yang buat salah, dan pemimpin juga boleh nasihat rakyat di bawah ni. Okey, nasihatnya jangan marah-marah. Beri nasihat dengan penuh hikmah. Okey, 5, sentiasa mendoakan. Kita kena sentiasa doakan pemimpin kita, dan pemimpin pun kena doakan rakyat. Yang keenam, hargai jasa pemimpin dan pengorbanan pemimpin. Jadi kita tak tahu. Macam contoh, ketua keluarga kamu siapa? Ayah. Hargai jasa ayah, hargai jasa pengorbanan mereka. Ayah kamu tu ataupun ibu kamu yang sentiasa bantu bersama ayah untuk menjaga keluarga kamu. Kamu tak tahu daripada kecil. Macam contoh semalam, hari ni 21 hari bulan, semalam 20 hari bulan 6, hari bapa. Dah ucap terima kasih dekat ayah. Dah cakap terima kasih ayah sebab jaga kami daripada kecil. Kita tak tahu apa pengorbanan yang ayah buat semasa kamu masih kecil sampai sekarang. Begitu juga dengan ibu. Jadi hargai jasa mereka. Begitu juga dengan ketua kelas, ketua negeri, ketua negara, kena hargai mereka. Okey. Apa pentingnya taat kepada pemimpin? Apa yang kamu dapat? Kenapa nak taat kepada pemimpin? Dapat apa kita? Dapat duit ke bila kita kita taat kepada pemimpin? Okey, yang pertama, hubungan baik antara pemimpin dan rakyat. Bila kita taat kepada pemimpin pun tak marah. Pemimpin yang soleh, dia tak marah. Jadi hubungan kita ni sebagai rakyat dan pemimpin kita jadi baik. Okey. Seterusnya, syiar Islam berkembang. Yang kedua, apa syiar Islam? Syiar ni adalah macam nak kata petanda ataupun orang nampak Islam tu hebat. Macam tu. Okey, nombor 3, negara harmoni. Ataupun kelas kamu kelas yang harmoni, sebab semua orang taat kepada pemimpin. Ataupun keluarga kamu keluarga yang harmoni, sebab semua dengar cakap ayah, semua dengar cakap ibu. Tak ada pergaduhan, tak ada kena marah-marah. Nombor 4, iman kita makin mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, tiada pergaduhan dan berselisih faham. Macam dalam keluarga kamu, ayah kamu cakap macam ni, kamu ikut. Tak adalah kamu bergaduh dengan ayah, dengan ibu. Begitu juga dalam kelas, tiada pergaduhan. Sebab tu dalam kelas kamu pun harmoni. Dalam negara yang lebih luas, macam tu lah.
tiada pergaduhan. Bila pemimpin kata, kita ikut. Yang keenam, negara lain pun hormat kita. Okey, orang akan respect kita. Betul tak? Orang tengok, uish, hebatlah Malaysia ni. Semuanya harmoni, semuanya rakyat dia dengar kata. Hebatlah kelas 5 Al-Khawarizmi ni. Contoh. Orang kelas lain akan jealous. Kelas lain akan, wah, hebatlah kelas 5 Al-Khawarizmi ni. Sebab pemimpin dia bagus, rakyat bawahan dia pun bagus. Murid-murid kelas dia semua dengar kata cikgu, semua dengar kata ketua dan penolong. Okey. Lagi contoh, orang puji keluarga kamu, jiran-jiran puji, cikgu-cikgu puji, oh hebatlah keluarga kamu ni, hebat. Semua anak-anaknya dengar kata pada ayah dan ibu. Semua orang akan hormat. Okey, boleh faham? Okey. Yang terakhir, sayanglah pemimpin kita. Itu sahaja apa yang Ustaz nak huraikan hari ini. Jadi kita kena ingat, pemimpin ni ialah siapa-siapa sahaja yang mengetuai mana-mana kumpulan. Itulah pemimpin. Termasuklah keluarga, kelas, negeri ataupun negara yang mengetuai negara. Dan kita jangan lupa, kita ni adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Kita yang jaga diri kita dengan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sayanglah pemimpin kita, sayanglah keluarga kita, ketua keluarga kita, sayanglah kelas kita, sekolah kita, sayanglah negeri dan negara kita, supaya lebih harmoni kita hidup bersama. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.